Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Selamat petang, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih Anda masih setia bersama di dalam channel Fels Lifestyle. Hari ini satu isu hangat yang saya nak kongsi dengan kamu. Seperti yang kita tahu, Bersatu, ahli pemimpin Bersatu telah keluar parti dan kekal bersama JRS di Sabah. Dan mesti ada berita susulan selepas perkara ini diumumkan. Mesti ada berita-berita yang berkenaan dengan mesti ada yang sokong, mesti ada yang bangkang kan berkenaan dengan perkara ini. Tapi sebelum kita masuk kepada isu hangat hari ini, petang ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kamu. Jangan lupa tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Akhirnya satu berita daripada artikel Agenda Daily, MP Bersatu yang keluar parti jika tubuh parti baru perlu kosongkan kerusi kenyataan daripada bersih. Adakah pemimpin Bersatu yang keluar daripada Bersatu tetapi kekal bersama JRS, apakah mereka mempunyai rancangan untuk menubuhkan parti baru? Ahli Parlimen Bersatu yang keluar parti dan sekiranya menubuhkan parti baru ataupun menyertai mana-mana parti perlu mengosongkan kerusi mereka dan diadakan semula pilihan raya, kata gabungan pilihan raya bersih dan adil ataupun bersih. Untuk rekod, Bersatu Sabah mempunyai 5 ahli parlimen MP dengan 4 daripadanya bertanding di bawah tiket gabungan rakyat Sabah JRS, manakala seorang lagi, Datuk Seri Ronald Kendi, bertanding di bawah tiket Perikatan Nasional. Bersih memberi senario jika 4 MP Bersatu yang bertanding atas tiket JRS jika menubuhkan parti baru dan meninggalkan parti itu, maka wajar untuk mereka mengosongkan kerusi itu. Jadi kepada mereka yang sudah meninggalkan parti ini, parti Bersatu, sekiranya mereka ingin menubuhkan parti baru, mereka kena meninggalkan ataupun mengosongkan kerusi mereka hari ini. Mereka yang bertanding di bawah logo JRS, yaitu gabungan ataupun parti berdaftar, mereka tidak bertanding di bawah Bersatu. Pengenalan itu adalah apa yang mereka maklumkan kepada SPR semasa mereka mengemukakan calon, semasa mereka mengemukakan pencalonan. Jika mereka menubuhkan parti baru dan meninggalkan JRS, mereka perlu mengosongkan kerusi mereka. Katanya dipetik laporan Malaysia Kini. Dalam mana-mana senario, protokol sedia ada untuk mengosongkan kerusi ialah parlimen dimaklumkan mengenai perkara itu dan parlimen seterusnya akan memaklumkan SPR. Ini bermakna Speaker Dewan Rakyat akan memainkan peranan dalam memutuskan sama ada akan memaklumkan SPR atau tidak bahawa berlaku pelanggaran undang-undang anti lompat parti. Ketika ini Tan Sri Azhar Azizan Harun yang dilantik di bawah pentadbiran PN pada 2020 merupakan Speaker Dewan Rakyat sehingga 18 Disember dan dengan itu mempunyai kuasa untuk memaklumkan SPR jika Bersatu memfailkan aduan dengannya. Speaker baru yang hanya akan dilantik pada 19 Disember ketika sidang Dewan Rakyat Penggal baru bersidang. Terdahulu juga pemimpin tertinggi Bersatu Sabah diketuai ketuanya Datuk Haji Jinor hari ini telah mengumumkan keluar parti itu, dan ini satu keputusan yang sangat mengejutkan Muhyiddin Yassin dan seluruh pemimpin ataupun pimpinan tertinggi Perikatan Nasional. Ianya selepas mereka menyertai kerajaan campuran menerusi JRS bersama Pakatan Harapan, bersama Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak serta Parti Warisan. Haji Ji yang juga Ketua Menteri yang juga Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah dalam satu kenyataan Tuan-tuan dan puan semua, ada satu isu hangat yang saya nak kongsi dengan kamu. Ada yang kata pembebasan Aziz Rahim, di mana beliau telah dibebaskan daripada kes rasuah dan pengubahan wang haram. Setelah beliau dibebaskan, ada kawan saya kata, adakah Najib Razak juga akan dibebaskan?
Sebab pemahaman mereka, yang mereka faham timbalan Perdana Menteri hari ini adalah Zahid Hamidi. Dan yang mereka faham, sekiranya Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri, kononnya mempunyai kuasa untuk menghapuskan kes mahkamah. Jadi, memang menjadi persoalan ramai orang kenapa Aziz Rahim dibebaskan. Dan mungkin boleh perkara begitu boleh juga berlaku kepada Najib Razak. Menjadi pertanyaan ramai orang. Tapi memang ada satu penjelasan yang saya nak kongsi dengan kamu, kenapa Aziz Rahim dibebaskan. Tapi sebelum kita masuk isu hangat hari ini, tolong tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Aziz Rahim dibebaskan terus selepas 2 minggu kerajaan hoi ya hoi memerintah. Ini kenyataan daripada agenda Delhi. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini membebaskan terus Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim daripada 3 pertuduhan rasuah dan 6 tuduhan pengubahan wang haram berhubung projek jalan raya di Perak dan Kedah. Ironinya, keputusan melibatkan ahli majlis tertinggi MT UMNO tersebut dibuat selepas 2 minggu kerajaan baru hoi ya hoi terbentuk hasil gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang menyaksikan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Bekas ahli parlimen baling itu pada 23 September lalu dilepas tanpa dibebaskan oleh Hakim Mahkamah Seksyen selepas pendakwaan memohon beliau dilepas tanpa dibebaskan mengikut Seksyen 254 dalam kurungan 3 Kanun Acara Jenayah atas alasan representasi tertuduh dipertimbangkan dan memerlukan siasatan lanjut. Pada prosiding di Mahkamah Tinggi hari ini, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Azhar Abdul Hamid membenarkan permohonan notis usul yang dikemukakan Peguam Bela Amir Hamzah Arsyad supaya anak guamnya dibebaskan terus daripada semua pertuduhan berkenaan. Terdahulu juga timbalan pendakwa raya Nik Haslini Hashim memaklumkan kepada mahkamah pendakwaan tidak membantah permohonan notis usul Abdul Aziz. Oleh kerana tiada bantahan daripada pendakwaan, notis usul ini dibenarkan dan pemohon dengan ini dilepas dan dibebaskan daripada semua tuduhan. Oke, tuan-tuan dan puan, setakat ini saya melihat jika ada yang bertanya dengan saya melalui channel ini, melalui ruangan komen, adakah Najib juga akan dibebaskan setelah Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri? Saya rasa itu tidak benar, tuan-tuan dan puan, dan tidak mungkin. Sebab tidak semestinya jawatan timbalan Perdana Menteri boleh menyelamatkan kes mahkamah seseorang. Jadi Najib Razak yang berada di penjara pada hari ini sedang menjalani hukuman dan tidak mungkin lagi akan dibebaskan. Jadi menurut saya begitu. Kalau kamu mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang undang-undang dan tentang perundangan, Anda boleh komen di bawah. Tapi bagi saya, tuan-tuan dan puan, memang tidak relevan lah sekiranya Najib Razak dilepaskan dan dibebaskan. Walaupun timbalan Perdana Menteri hari ini adalah Presiden UMNO, Presiden Barisan Nasional. Sebab tidak mungkin Zahid Hamidi melakukan perkara sedemikian, dan tidak mungkin juga Datuk Seri Anwar Ibrahim membenarkan perkara begitu berlaku. Nanti akan menjadi jika ini dimulakan, nanti pada akhirnya bertahun-tahun akan datang perkara begini juga akan menjadi kebiasaan di Malaysia. Jadi ini tidak bagus, tidak baik untuk dilihat oleh rakyat Malaysia dan juga negara-negara jiran. Jadi berita hari ini, Aziz Rahim dibebaskan terus selepas 2 minggu kerajaan memerintah. Jadi tuan-tuan dan puan, apa komen Anda hari ini? Jadi siapa yang bertanya adakah Najib Razak juga akan dibebaskan, itu tidak akan mungkin. Terima kasih Malaysia, teruskan bersama di dalam channel ini.